Dipersilakan, Saudara Akil. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat berkumpul pada petang ini untuk berkongsi mengenai sebuah karya, kita boleh sebut ini karya maqasid, dan waktu yang sama kita boleh sebut ini sebuah karya dalam usul fiqh. Kerana Syekh Ar-Raisuni, pengarang kitab ini adalah seorang ilmuwan yang manhajnya adalah usul dan maqasid itu dia mesti bergerak seiringan. Dia mesti nak bercakap mengenai maqasid, kena bercakap mengenai usul fiqh. Dia tak boleh dipisahkan. Sebab dekat luar sana ada ramai tokoh-tokoh ataupun sarjana Islam yang bila dia bercakap mengenai maqasid, dia tak fokus, dia tidak terlalu fokus kepada ilmu usul fiqh. Natijahnya adalah pemahaman dia, cara dia bentang, cara dia bahaskan perbahasan tersebut akan banyak berlaku kesalahan. Jadi itu secara umum. Syekh Raisuni, tokoh usuli yang ma'ruf daripada bumi Maghribi, sekarang sebagai Rais Al-Ittihad Al-Ulama, yang sebelum ni dipengerusikan atau diasaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi, dan dia tokoh yang ma'ruf lah. Siapa-siapa saja yang bercakap mengenai maqasid, yang menulis, yang ingin belajar mengenai ilmu ini, dia mesti akan baca ataupun akan kenal nama Syekh Ahmad Raisuni. So dalam banyak-banyak kitab yang dia karang, dia ada kitab yang terlalu banyak dalam bidang ini. Thesis PhD dia tentang Nazariyah Al-Maqasid anda Imam Syatibi. Imam Syatibi tokoh yang ma'ruf, usuli Maghribi, faqih Maliki yang sangat terkenal, dan banyak kitab yang Syekh Raisuni ni tulis. So salah satunya adalah kitab Maqasid Al-Maqasid, ataupun apa dia punya ilmu maqasid syariah ini, apa dia punya matlamat akhir ataupun perbincangan utama yang perlu difahami. So ilmu maqasid kita tahu dia ada beberapa peringkat lah. Sebahagian ulama sebut ilmu maqasid syariah ini dia sesuai untuk ulama saja. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Haqiqatul Qaulain, dia sebut bahawa al-maqasid qiblatul mujtahidin. Yakni maqasid syariah ini adalah menjadi satu panduan bagi semua mujtahid, tidak kira siapa. Jadi dia memang ilmu para mujtahid. Cuma pada kurun yang akhir ini kita lihat bahawa ilmu maqasid itu diberi penekanan, diberi perhatian yang cukup besar di kalangan para sarjana Islam. Dibincangkan untuk orang awam, dibincangkan supaya orang awam juga faham dalam setiap tindakan dia seharian ada perkara-perkara yang mesti dia faham untuk memperelok tindakan dia. So dekat sini sebahagian ulama usul atau sebahagian ulama maqasid disebut bahawa untuk orang awam, ilmu maqasid syariah wazifatuhu tahsin al-amal, mengelokkan amalan kita. Al-amal ni dia boleh difahami dengan beberapa perkara lah. Satunya melalui i'tiqad kita. Kita makin beriktikad bahawa Tuhan itu ataupun Ar-Rabb itu adalah Allah Ta'ala. Dan al-amal ni juga boleh dibawa kefahamannya kepada amal ibadat kita, amal seharian kita, solat, puasa, iaitu bila mengetahui mengenai maqasid, segala amalan itu diharapkan akan menjadi lebih baik. Baik, itu secara umum. Jadi Syekh Raisuni dibahagikan kitab ini kepada beberapa
pembahagian. Pertama sekali maqasid al-maqasid fi fahmi al-kitab was sunnah. Yang kedua maqasid al-maqasid fil fiqh wal ijtihad al-fiqh. Yang ini lebih kepada sesuai untuk talibul ilm ataupun mereka-mereka yang menulis kajian, belajar ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang lain yang ada dalam disiplin ilmu Islam. Yang akhir sekali adalah al-maqasid al-amaliyah lil maqasid, iaitu cara kita nak tatbiq, nak apa, mempraktikkan ilmu maqasid ini dalam kehidupan seharian. Ini adalah beberapa persoalan utamalah yang Syekh Raisuni dia sebut dekat muqaddimah kitab. Adalah yang pertama, hal ittiba' al-maqasid wa ta'lil biha sayu'id tafsir an-nusus wal ahkam asy-syar'iyyah ala nahwi jadid. Maksudnya, adakah kita nak kata bahawa maqasid syariah ni adalah dalil baru? Sebagaimana yang kita tahu dalam usul fiqh, bab al-adillah asy-syar'iyyah itu bab yang maklum dalam usul fiqh. Semua yang belajar usul tahu bahawa dalil syarak itu Quran, sunnah, ijma', qiyas dan al-adillah al-mukhtalaf fiha, yang lain banyak. Tetapi bila kita cakap maqasid, adakah kita maksudkan maqasid ini kadalil fi fahmi nas? Itu antara beberapa persoalan yang akan cuba dijawab oleh penulis. Hal mura'atul maqasid sayuaddi ila tajawuz an-nusus asy-syar'iyyah. Yang ni banyak jadi zaman sekarang. Dia cakap pasal maqasid, dia nak kata bahawa seorang perempuan itu tak perlu tutup aurat apa benda semua. Lah benda tu bukan membawa kepada mendekatkan maqasid, tapi benda tu menyebabkan kita makin jauh daripada maqasid syariah. Ini al-khata' fi fahmi nas. Ini salah faham dalam fahmi nas, dalam faham maqasid. Sebab maqasid patutnya digunakan untuk isbat an-nas, bukannya untuk kita ilghaq, membuang nas yang soreh yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran dan juga oleh baginda Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Yang ni perbahasan yang ataupun persoalan yang ketiga ni dia berkait dengan persoalan yang kedua. Hal da'wa ila al-ijtihad al-maqasid ta'ni ilgha' ijtihadat al-ulama as-sabiqin. Adakah bila kita bercakap tentang maqasid zaman moden ni, segala ijtihad yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh yang lama-lama dulu, semua tu tak boleh pakai? Jadi jawapannya tidaklah. Hilang mana? Apa skrin? Macam mana nak patah balik? Okey, minta maaf. Menyebabkan segala perbahasan silam dalam kitab-kitab fiqh, dalam apa ni, kitab-kitab akidah, semua turas ulama ni semua kena buang sebab ada maqasid. Jadi jawapannya tidaklah. Sebab maqasid ni adalah dia sebagaimana usul fiqh, tapi dia di dalam usul fiqh, iaitu dia alatun fi fahmi nas. Dia alat ataupun wasilah untuk faham nas, ataupun kalau kita boleh lebih spesifikkan, faham ijtihadat fuqaha, ijtihadat usuliyin, ijtihadat al-mutakallimin dan sebagainya. Yang keempat ni banyak dalam penulisan kajian ilmiah. Ma mada wazifah al-maqasid ka adat at-tarjih 'inda ta'arud an-nas. Sebab dalam penulisan akademik moden banyak guna cara macam ni. Iaitu bila kita bentangkan dalil, kita akan sebutkan dalil mana yang lebih dekat dengan, sebagai contoh, maksud hifzi ad-din ataupun hifzi an-nas ataupun al-mal dan sebagainya. So kita gunakan sebagai alat tarjih. Yang ni dalam usul fiqh lah. Sebenarnya poin yang keempat ni dia dah ada dalam kitab-kitab usul fiqh yang lama, kalau siapa yang perasan. Sebab dalam kitab-kitab usul fiqh yang lama pun kita akan jumpa bahawa ijtihad yang mana yang lebih dekat dengan penjagaan nyawa itu dah ada. Cuma mungkin istilah yang digunakan oleh para fuqaha itu istilah yang lain. Dan zaman moden dia lebih suka guna istilah yang macam ni. Yang kelima adalah hal yumkin istihdam maqasid li bayan al-hilm wal hurmah. Iaitu daripada maqasid kita tahu yang ini adalah untuk jaga nyawa, untuk jaga agama. Tindakan ini untuk jaga harta.
Tetapi boleh tak kita gunakan sebagai satu dalil juga, sebagai satu konsep untuk katakan apa yang haram dan apa yang harus. Guna maqasid, boleh ataupun tidak. Jadi itu antara beberapa persoalan yang ingin dibincangkan oleh Syekh Raisuni dalam kitab ini. Baik, secara umum berkaitan maqasid. Ini ma'ruf dah. Imam Syatibi, faqih Maliki, dia sebut al-maqasid arwahul amal, yang menjadi ruh kepada setiap amalan mukallaf. Sebab tu kalam Imam Syatibi yang sangat terkenal dekat muqaddimah dia kata kullu ilmin bila amalin fahuwa abas. Setiap ilmu tanpa amal tu dia sia-sia, tidak ada nilai. Cara nak tahu ada nilai tak ada nilai sesuatu amalan, kita tengok kepada maqasid. Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, disebut al-maqasid qiblatul mujtahidin yang kita terangkan tadi. Abdullah bin Bayyah dalam banyak kitab beliau disebut al-maqasid ta'ni biha manahij usuliyyin fil ijtihad wa fil istinbat. Ini maklumlah. Baik. Syekh dibahagikan kitab ini kepada beberapa peringkat lah. Maqasid, al-maqasid fi fahmil kitab wa sunnah. Kemudian dia kata maqasid fi fahmil ijtihad al-fiqhi. Itu yang kedua, bab yang kedua. Dan bab yang ketiga, al-maqasid al-amaliyah. Dia punya praktikal terhadap maqasid syariah. Baik. Pertama adalah at-tawajjuh al-maqasidi al-haq la budda min an yakun nususiyyan. Cara fikir maqasid yang betul adalah dia mesti kembali kepada nas. Ini penting. Tak ada orang yang dalam dunia ni kalau dia bercakap mengenai maqasid, dia tidak kembali kepada nas, merujuk kepada Quran dan Sunnah. Yang itu bukan maqasid. Nak cakap mengenai maqasid, dia mesti manhajiyah nususiyah. Dia mesti kembali kepada nas. Kemudian al-jam' baina ad-dirasah az-zahiriyah wa dirasah batiniyah. Zahiriyah dekat sini dia lebih umum daripada mazhab az-zahiriyah dalam fiqh. Dia lebih kepada merujuk pada konsep zahiri. Setiap, macam ada sebahagian orang yang bila dia baca Quran, hadis, dia nak istinbat hukum, dia hanya ambil zahir nas sahaja. Benda tu betul, kita tidak nafikan. Kita ini kaedah usul juga sebut perkara itu, al-i'mal zahir an-nas, dalam apa siap ataupun dalam lafaz yang berbeza-beza, kita memang ikut zahir nas. Tetapi ada perkara-perkara dan situasi-situasi yang menyebabkan kita tidak ambil zahir nas. Dalam usul fiqh kita ada perbahasan mantuq wa mafhum. Mantuq nutqa ataupun nataqa fi mahallin nutq, apa yang disebut dekat secara apa pada mahal nutq, dan mafhum adalah apa yang disebut pada ghairil mahal nutq. So dirasah zahiriyah dan batiniyah ini dia dekat dengan konsep itu. Konsep adakah kita nak ambil nas yang zahir sahaja ataupun kita gabungkan. Jadi prinsip Syekh Raisuni dekat sini adalah kita gabungkan al-jam' baina dirasah zahiriyah wa dirasah batiniyah, dan banyak dia punya pembahagian. Yang kedua ni pun berkait dengan yang yang ketiga pun berkait dengan poin yang kedua, al-jam'u baina dirasah kulliyah wa dirasah juz'iyah. Yang ini dalam usul fiqh dan dalam mantiq lah kita tahu. Al-adillah al-kulliyah, al-adillah al-juz'iyah, dalil kulli, dalil juz'i. Sebahagian ulama bila dia bercakap mengenai ijtihad kan, dia akan sebut antara konsep yang agak terkenal lah zaman sekarang, iaitu al-ijtihad bi ruju'i ila al-adillah al-kulliyah. Ijtihad dengan kita kembalikan kepada dalil-dalil kulli, dalil-dalil yang umum. Kenapa kena patuhi SOP sebagai contoh waktu COVID-19 ni? Sebab ada arahan daripada Allah Ta'ala yang suruh jaga nyawa, yang suruh manusia itu tidak melakukan madar, tidak melakukan kemudaratan. Itu dalil kulli, dalil yang diyashmal jami juz'iyati. Baik. Poin akhir sekali yang agak penting bila kita mencari ataupun berbicara mengenai maqasid dalam Quran dan Sunnah adalah
maqasid syariah mubtadaha al-kitab wa sunnah wa muntahaha al-kitab wa sunnah. Awal-awal pun kita cakap sumbernya ataupun cara nak faham maqasid ini dengan Al-Quran dan Sunnah, dan pengakhirannya pun Al-Quran dan Sunnah. Bila jadi mungkin ta'arud pada pandangan kita, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini satu pegangan yang kita kena pegang untuk menolak dakwaan orang-orang tertentu yang mengatakan, oh, maqasid ini ilmu baru, ilmu yang tidak dibicarakan oleh ulama. Kenapa kita nak bercakap mengenai maqasid ini? Jadi salah dakwaan-dakwaan macam ni. Sebab sumber ataupun masdar ataupun mawad maqasid itu, mawad itu sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu kena faham betul-betul sebelum cakap. Jangan cakap benda yang kita tak tahu dan benda yang kita tak kaji. Banyak salah lagi. Okay. Baik. Al-Imam Al-Zarkashi, ini Syekhul Usuliyin yang sangat makruf, penulis Al-Bahrul Muhit fi Usul Fiqh. Lepas tu dan banyak kitab-kitab beliau, Tashnif Al-Masami' dan sebagainya. Dia sebut tentang salah satu daripada maqasid dalam Quran ini adalah ilmu at-tanasuk baina surah. Hubung kait antara satu surah dan satu surah yang lain. Dan dia kata ilmu ini kurang ataupun tidak ramai yang memberi penekanan, dan antara yang beri penekanan kepada ilmu ini adalah Imam Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib. Dan ini ilmu yang sangat penting sebab kita tahu dalam setiap surah dalam Al-Quran itu apakah kaitan antara satu surah dan satu surah yang lain. Kita nak, sebagai contoh, kita nak mengkaji ataupun nak fahami tentang kisah ataupun hidup para anbiya. So dia tidak disebutkan dalam satu surah tetapi disebut dalam surah yang berbagai. Ini secara umumnya lah. Sebab ini antara pembahasan ulum Quran yang masya-Allah lah. Baik. Turuq kashfi an maqasid al-Quran. Pertamanya adalah persoalan yang ingin dibincangkan oleh Syekh Raisuni adalah macam mana kita nak memahami ataupun nak mengeluarkan ataupun nak istikhraj, mengeluarkan maqasid dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Pertamanya adalah dalam Quran itu sendirinya sebut tentang maqasid dia. Sebagai contoh, maqsad tauhidillah dalam ayat Quran di bawah, inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budullaha mukhlishan lahu-din. Untuk menjadi orang-orang yang mukhlis dalam agama. Dan dalam Quran juga sebut tentang maksud al-hidayah. Hidayah dekat dunia dan di akhirat. So itu secara umum setiap ayat Quran itu ada yang menyebutkan secara jelas dalam ayat Quran itu sendiri tentang apakah maqasid dia. Ini dia punya kefahaman terhadap cara untuk kashfan maqasid Quran. Baik, cara kedua adalah istinbat al-ulama di maqasidil Quran. Proses istinbat yang dilakukan oleh ulama. Yang ini perlu kepada ilmu usul fiqh. Perlu kita merujuk kepada karya-karya usuliyin yang membincangkan tentang, kadang-kadang disebut, sebab tu istilah maqsad. Maqsad ni dia mufrad kepada maqasid. Sebahagian ulama dia guna dua-dua perkataan boleh. Maqsad boleh, maqsid pun boleh. Ini menurut Al-Allamah Syekh Sa'ad Al-Yubi dalam kitab Maqasid Syariah beliau, dan dipersetujui oleh ramai ahli usul yang lain. So sebahagian dalam Quran kadang-kadang kita sebut kita hendak memahami apakah maksud ataupun illah bagi ayat tersebut. Dan ini perlu kepada proses dalam ilmu qiyas. Dalam bab qiyas kita tahu ada perbincangan mengenai takhrij al-manat, tanqih al-manat dan tahqiq al-manat, iaitu cara kita nak tetapkan illah itu sama ada dia sesuai atau tidak bagi untuk menjadi satu illah bagi hukum. Sebab apa kita gunakan illah? Sebab kalimah maksud dan illah ini digunakan secara bersamaan oleh para ulama. Kadang-kadang mereka menggunakan kedua-dua perkataan ini untuk merujuk kepada makna yang sama. Kadang-kadang digunakan dua perkataan ini untuk merujuk kepada makna yang berbeza. So dekat sini kita simpulkan cara untuk istikhraj maqasid daripada Quran adalah
الرجوع إلى مباحث قياس في كتب الأصول. Sebab kadang-kadang dia akan sebutkan ataupun kitab-kitab tafsir. Dan mungkin kita akan bertanya satu soalan, kenapa dalam bab untuk memahami istinbat ulama terhadap maqasid Quran ini perlu merujuk kepada ahli-ahli usul. Kat poin nombor 3 tu kita sebutkan al-usuliyun lahum kamilul ahliyah wa salahiyah liyukhbiruna bima istakhlasu wa khalasu min maqasid Quran. Mereka yang paling ada ahliyah, paling ada authority, ada kemampuan untuk bercakap mengenai illah, mengenai maksud, mengenai hukum hakam dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kembalikan perbincangan itu kepada para ahli usul. Baik. Syekh Raisuni dalam kitab ini beliau membahagikan maqasid Quran itu kepada beberapa tokoh. Sebab kita tahu dalam hal ini yang bercakap mengenai maqasid Quran ini banyak. Boleh kata semua ulama tafsir, semua ulama usul ada bincangkan tentang hal ini. Cuma beliau kembalikan ataupun beliau pilih perbahasan ini kepada beberapa tokoh. Pertamanya adalah di sisi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Jawahir Quran. Di sisi Imam Al-Ghazali rahimahullah ada beberapa maqasid yang penting untuk memahami Quran. Pertamanya adalah pengenalan kepada siapa Allah Ta'ala. Dalam setiap ayat Quran kita dikenalkan tentang siapa Allah Ta'ala. Wa huwa Rabb, wa huwa Al-Hakim, dan segala asma yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ta'rif ila as-sirat al-mustaqim. Yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ini adalah jalan syariah. Jalan yang kita tahu kita sebagai mukallaf, Allah Ta'ala turunkan wahyu, dan wahyu itu mengandungi syariah untuk kita lakukan dan amalkan. Dan jadi itu setiap ayat Quran itu begitu, dia mengenalkan kita kepada syariah yang setiap manusia itu perlu lakukan, wajib lakukan. Kemudian ta'rif al-hal inda wusul ilaih, yang menunjuk kepada selepas kita dah tahu siapa Allah Ta'ala, siapa Rabb, siapa kedudukan kita, apa kita perlu lakukan, kita tahu pula tentang natijah dia, tentang dia punya balasan ataupun yang dimaksudkan dekat sini adalah hari yaumul akhirah, pada hari akhirat. Baik. Al-Imam Al-Ais bin Abdul Salam juga membincangkan tentang hal ini dalam kitab beliau Qawaid Kubra dengan perbahasan yang banyak. Ini adalah boleh kata sebagai istikhraj Syekh Raisuni sendiri terhadap beberapa perbahasan dalam Qawaid Kubra oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Wa mu'azzam maqasid al-Quran al-amru bil iktisab masalih wa asbabiha wa rajzu 'an iktisab al-mafasid wa asbabiha. Setiap daripada maksud yang ada dalam Quran ini adalah mengandungi arahan untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan wasilah dia. Sebab perkara yang baik ini dia ada al-ghayah, ada tujuan. Contoh kita kata solat ni perkara yang baik. Dia ada wasilah kepada solat. Contoh kena ambil wuduk, kena menghadap kiblat dan sebagainya. Contoh kita kata sedekah itu perkara yang baik. Dia ada wasilah untuk bersedekah. Kena ada duit, kena tahu siapa yang kita nak bersedekah dan sebagainya. Dan warajzu an iktisab al-mafasid. Kita halang daripada untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Dan sebagaimana dalam perkara yang baik ada al-ghayah wa wasilah, dalam perkara yang buruk juga ada ghayah dan wasilah. Kedua-duanya kita tahu apa yang menuju kepada perkara yang haram itu dilarang. Sebagaimana kaedah fiqh dan kaedah usul yang makruf dalam perkara tersebut. Dalam dalil-dalil syariah ada dalil saddu zari'ah, menuju kepada perkara yang hampir sama dalam bab ini. Baik, setakat tu ada apa-apa soalan? Baik. Seterusnya adalah maqasid Quran inda Imam Al-Bikai. Al-Imam Al-Bikai أثناء كلامه عن مقاصد سورة الإخلاص يقول
وهي وافية بأمر الاعتقاد بالوحدانية الذي هو رأس الاعتقاد. Dalam surah Al-Ikhlas ini ada perbincangan ataupun ada maksud yang jelas tentang mengesakan Allah Ta'ala. Jadi setiap ayat Quran itu ada dia punya uh, maksud yang tertentu. Dan banyak ulama tafsir moden yang dalam tafsir mereka sebutkan hal ini. Al-Allamah Wahbah Zuhaili sebagai contoh dalam tafsir Munir, beliau cuba untuk menyatakan setiap maksud pada ayat ataupun surah di dalam Quran. Dan ini satu usaha yang baik yang dilakukan oleh Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Syekh Rashid Ridha antara tokoh mujaddid bagi sebahagian orang yang lain mengatakan bahawa beliau ini Illuminati dan sebagainya. Beliau dalam tafsir Al-Manar menjelaskan beberapa maqasid yang besar bagi Al-Quran. Pertamanya adalah menurut beliau tujuan utama bagi ayat Al-Quran adalah al-islah ad-dini li arkan ad-din, antaranya al-iman billah, aqidatul al-ba'ts wal jaza, al-amal as-salih wa ghairiha. Dan banyak pembahagian yang dilakukan oleh Rashid Ridha. Seterusnya adalah maqasid Quran indal Imam At-Tahir bin Ashur, usuli, mufassir, faqih Maliki yang ma'ruf. Meninggal pada tahun 1973 ataupun 74 lebih kurang. Innal Quran anzalahu Allah Ta'ala kitaban li salahi amri nas kafah rahmatan lahum li tablighihim, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-maqsad ataupun al-maqsad al-a'la minhu salahul ahwal al-fardiyah wal jama'iyah wa imraniyah. Dalam Al-Quran secara umumnya setiap ayat ataupun setiap arahan ataupun setiap apa yang Allah Ta'ala wahyukan itu adalah untuk islah, untuk memperbaiki kehidupan manusia secara individu ataupun secara jamaah, secara beramai-ramai, keluarga, kita punya organisasi, tempat kita kerja. Kalau di universiti itu dari sudut pengurusan universiti itu. Jadi ayat-ayat Quran ini dia khitab Allah itu menjurus kepada setiap golongan. Dan Ibn Ashur tambah iaitu merujuk kepada civilization ataupun tamadun manusia itu secara umum, iaitu Al-Quran datang untuk memperelok tamadun manusia. Sebab tu ada satu kajian yang menarik mengenai wahyu ataupun bagaimana wahyu yang Allah Ta'ala utuskan melalui perutusan Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat Arab pada waktu itu. Mengubah sistem perhambaan, mengubah beberapa adat-adat tertentu. Jadi itu adalah khitab yang menjurus kepada islah civilization, islah tamadun. Dan penulis itu disebut lagi, antara cara kita nak nampak dengan jelas tugas baginda Nabi SAW ini adalah kita tengok dan baca hikayat ataupun ahwal al-Arab sebelum Islam. Kita akan nampak banyak fasad. Tapi bila Nabi datang, Nabi ubah perkara ini. Dan perkara itu dia tidak fokus kepada satu tamadun saja. Dia fokus kepada setiap tamadun yang ada dalam dunia ini. Walaupun selepas Nabi wafat. Kita di tanah Melayu ataupun di Malaysia, Quran ini untuk kita islah kita punya masyarakat. Kalau yang rasuah kita tolak dan perkara-perkara yang fasad yang ada dalam masyarakat, kita dengan Quran kita gunakan, kita fahami untuk tidak lakukan perkara-perkara seperti ini. Baik, pembahasan seterusnya adalah maqasid khassah fil Quran. Ini kita boleh sebut sebagai bagi mereka yang mungkin tidak biasa dengan istilah-istilah maqasid, kita tahu maqasid ni dia ada taksimat yang tertentu, pembahagian-pembahagian yang tertentu.
Sebahagiannya menyebut bahawa apa yang mereka faham mengenai maqasid syariah itu adalah setiap arahan ataupun larangan Allah Ta'ala yang tugasnya untuk menjaga agama, nyawa, harta, keturunan dan sebagainya. Jadi maqasid ini ada pecahan-pecahan tertentu. Syariah Sunni dekat sini dibahagikan kepada beberapa pecahan. Dekat sini dikata antaranya adalah taqwim al-fiqh, untuk kita menjadi seorang mukallaf yang akal kita ini digunakan untuk berfikir, untuk menatijahkan sesuatu perkara, menatijahkan faedah-faedah yang baik. Contoh, bila terjadi wabak pandemik ini, manusia itu perlu berfikir untuk mencari penyelesaian kepada wabak ini. Perlu berfikir untuk bagaimana untuk mengurangkan risiko-risiko yang ada. Tidak boleh kita jadi seorang manusia yang hanya berserah semuanya. Kita kata, benda ni dah datang daripada Allah, kita pakat serahlah semua kepada Allah. Dia tak boleh macam tu. Kita kena jadi seorang ataupun satu manusia yang memikirkan apa penyelesaian yang ada, memikirkan cara nak mengurangkan risiko yang ada. Ini adalah seruan-seruan Quran sebenarnya. Baik, yang kedua adalah Al-Quran hujjah wal burhan, dia dalil. Dia bukan dalil dalam usul fiqh saja, tetapi dia dalil dalam setiap perkara. Dia sumber perundangan. Dia sesuatu yang mesti kita ikut untuk bahasa yang mudah faham. Sebab tu dalam usul fiqh kita tahu bab yang ulama usul dia tak sebut secara jelas kadang-kadang, tapi dia difahami oleh mereka yang mudaqiq pada ilmu ini, iaitu ilmu usul fiqh tentang tartibul adillah. Kenapa dalam usul fiqh itu kita perlu ikut Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Kenapa tidak boleh tiba-tiba kita kata yang ini dalilnya adalah adat setempat. Kenapa kita buat macam ni? Sebab masyarakat buat macam ni. Dia tak boleh macam tu. Sebab prinsip kita adalah Quran itu didahulukan berbanding perkara-perkara yang lain. Yang ketiga adalah la hukma illa bid dalil. Tidak boleh kita mengatakan satu hukum kecuali mesti ada dalil. So ini apa yang Quran itu datang sendiri untuk memberi kita sesuatu, untuk kita ambil sesuatu daripada Al-Quran. Sia-sialah Quran itu datang kalau kita tak ambil dalil itu daripada Quran. Sebab itu mungkin perkara ini kurang jadi pada zaman sekarang. Saya ingat dalam beberapa tahun yang dulu, mungkin 10 tahun lepas, orang banyak bercakap mengenai fiqhud dalil. Setiap tindakan masyarakat dia akan tanya, ini mana dalil? Aina dalil? Itu tanya dalil, sana tanya dalil. Buat bacaan Yasin, kita tanya dalil. Benda itu tak salah, benda itu bagus. Cuma cara tanya itu kena tepat. Kena merujuk kepada, jangan kita nak memudah-mudahkan untuk generalizekan setiap amalan ini, ini semua bid'ah, ini semua tak ada dalil. Itu pun salah juga. Tetapi tanya dalil itu juga perkara yang baik. Sebab soal anid dalil, dia mesti kena idhafahkan dengan sesuatu. As-su'al anid dalil, dia kena tambah dengan turuq wa kaifiyat fahmi dalil. Dia kena tambah dengan kita tanya dalil dan kita kena tahu juga cara nak faham dalil. Boleh jadi orang akan tanya, wahai ustaz, wahai syekh, macam mana cara nak faham dalil? Jawapannya adalah belajar ilmu usul fiqh. Itu adalah satu-satunya ilmu untuk fahami dalil. Untuk faham hadis Nabi berkaitan, sebagai contoh, orang yang dia kata perubatan Islam ini hanyalah bekam sahaja dan perubatan-perubatan tertentu. Apa yang dilakukan oleh doktor-doktor dekat hospital ini bukan perubatan Islam. Jadi kita kena nilai balik, betul ke tidak dakwaan-dakwaan seperti ini. Ataupun sebenarnya dua-dua metod perubatan itu adalah metod yang dituntut oleh Islam. Cara kita nak tahu macam mana? Dengan dalil dan dengan fahami apa murad dalil tersebut. Baik, yang keempat adalah dalam Quran, manhajnya adalah dengan memberikan contoh. Allah Ta'ala memberikan contoh supaya manusia dapat mengambil iktibar. Sebab tu dalam usul fiqh ni,
dalam dalil kias, apa ulama sebut? Kadang-kadang ulama memberikan takrif kepada kias ni adalah biasanya lah asli, hamdul far'i ala asli li ishtibahi 'inda bainahuma. Ini takrif yang banyak digunakan oleh ulama dengan lafaz yang berbagai-bagai. Tapi ada sebahagian ulama dia kata al-i'tibar li ma'ani, mengambil iktibar terhadap perkara yang disebutkan oleh Allah Taala dan kita lihat pada contoh yang ada pada zaman kita. Untuk kita faham bahawa okey, dalam hal ini mana kita punya rujukan untuk kita lihat. Dekat sini juga sebenarnya ulama fiqh, fuqaha, mereka dapat menghasilkan ataupun dapat merumuskan ilmu qawaid fiqhiyah. Masya-Allah. Sebab dia daripada contoh-contoh ataupun asal ataupun perkara yang Allah Taala sebut dalam Quran, kemudian para ulama dia fahami dengan perbahasan yang panjang dalam kitab-kitab fiqh, kemudian bawahnya mereka keluarkan apa kawaid ataupun apa kaedah-kaedah fiqh yang ada. Ini semua proses yang kalau saya ada whiteboard, saya akan lukis benda tu daripada nas, kemudian kefahaman fuqaha dalam buku-buku fiqh, kemudian bawah tu apa yang para fuqaha hasilkan lagi daripada setiap ayat dalam Quran dan dalam hadis. Baik, ini kita boleh sebut sebagai ahamiyah, kelebihan ataupun fadail ataupun apa kita punya kebaikan untuk fahami maqasid Quran. Pertama adalah al-madkhal as-salim ila fahmi ada khata' sikit ad-dirasah al-Quraniyah al-Islamiyah ala wajhiha as-sahih. Untuk faham, untuk memahami dan sebagai satu muqaddimah kepada kefahaman terhadap ayat Quran dengan kefahaman yang benar. Al-fahmu as-salim lil ma'ani at-tafsiliyah wa al-maqasid al-khassah bi amthalihi wa qasasihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Untuk setiap perincian kisah-kisah perkara yang Allah Taala sebut dalam Quran, kita perlukan kepada kefahaman yang benar. Seterusnya adalah bina manhajiyah an-nazar wal ijtihad al-fiqhi as-sahih. Perkara ini mungkin kita akan tertanya satu soalan. Adakah maksudnya para fuqaha, para ahli-ahli usul yang dahulu tidak memahami dengan manhaj ijtihad fiqhi yang betul? Jadi jawapannya tidak. Mereka telah berijtihad untuk memahami dan menghasilkan satu an-nazar asy-syar'i yang benar. Cuma dekat sini adalah Syekh Raisuni dia cuba nak bawa kita bahawa maqasid Quran ini yang ingin dicapai adalah menghasilkan satu nazar dan ijtihad fiqhi yang betul. Yang keempat adalah al-mizan wal mi'yar alladhi yajib an nazunnu bihi a'malina al-fardiyah wal jama'iyah. Satu kayu ukur, satu perkara yang menjadi alat untuk kita bezakan setiap perkara yang seorang individu ataupun masyarakat itu lakukan. Sama ada perkara ini benar ataupun salah, betul ataupun tidak. Dan yang kelima ini, Syekh Raisuni difokuskan kepada ahli-ahli tafsir untuk menyebut dalam tafsir mereka ataupun untuk membincangkan dalam tafsir mereka apa perkara yang paling asah ataupun paling tepat, paling dekat dengan Al-Quran ataupun dengan As-Sunnah. Sebab kita tahu dalam tafsir ini metodnya pelbagai. Ada metod ahli ra'i, tafsir bil ma'thur dan sebagainya. Baik, setakat tu ada soalan? Untuk para hadirin boleh unmute kalau nak tanya soalan. Boleh tak unmute? Boleh. Ahlan. Baik, kalau tak ada soalan kita teruskan. Ini adalah bab yang kedua daripada kitab Syekh Raisuni ini, iaitu beliau cuba untuk menerangkan tentang maqasid di sebalik As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah Nabi.
prosesnya ataupun caranya turuk kasyf maqasid itu hampir sama dengan Al-Quran, kerana dua-duanya adalah masdarani min masadir asy-syar'iyyah. Dua-dua ada sumber perundangan, sumber hukum, sumber kehidupan bagi seorang muslim. Cuma saya ingat antara poin yang utama yang Al-Allamah Ar-Raisuni cuba untuk jelaskan kat sini adalah sunnah Nabi itu kita perlu lihat kepada siyak, kepada konteks, kepada Nabi itu ketika dia melakukan sesuatu, adakah sebagai beliau itu seorang rasul yang mesti dilakukan, ataupun sebagai beliau itu seorang pemimpin yang ada kesannya kepada rakyat, ataupun sebagai beliau itu seorang manusia biasa. Ada sesiapa nak tanya soalan ke? Ataupun sebagai Nabi itu sebagai seorang qadhi yang memutuskan antara isu-isu yang jadi dalam mungkin satu pertelingkahan antara para sahabat dan sebagainya, ataupun sebagai panglima perang yang sedang mengetuai satu peperangan. Jadi ini sebenarnya taksim ini dilakukan oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab beliau, dan secara tidak langsung dilakukan oleh banyak ulama usul yang lain, iaitu bila kita melihat kepada nas, kepada as-sunnah an-nabawiyah, kita mesti melihat dengan an-nazar ila as-siyaq. Dan topik siyaq ni maksudnya konteks, maksudnya bila kita memahami hadis Nabi, kita nak lihat dalam konteks apa hadis itu terletak. Yang ini penting supaya kita tidak membawa apa yang Nabi tengah cakap waktu perang, kita pergi bawa dekat keadaan biasa. Dia akan jadi tak kena, dia akan jadi sangat tak kena. Sebab tu para ulama dia mengingatkan perkara ini, iaitu hadis berkaitan perang itu tidak semua boleh kita lakukan ataupun amalkan pada keadaan biasa, pada keadaan harmoni. Dia cara yang salah itu. Kalau kita setiap hadis yang berkaitan perang, berkaitan qital, berkaitan bunuh kufar sebagainya, semua itu kalau kita nak letakkan juga dalam keadaan yang aman damai, harmoni, kita hidup pelbagai kaum, itu akan jadi satu masalah. Jadi setiap hadis tu ada kena lihat konteksnya. Sebagai contoh, hadis di bawah ni, poin yang kedua adalah mengetahui sebab urut satu hadis. Ini hadis yang sangat terkenal lah, yang mana dalam kes yang Nabi suruh antum a'lamu bi umuri dunia. Nabi kata dalam hal ini kamu yang lebih tahu tentang urusan amalat dan sebagainya. Iaitu lepas Nabi tanya pada sahabat tentang cara pertanian yang digunakan, kemudian Nabi kata mungkin yang lebih baik adalah engkau lakukan begini, tapi bila buat macam tu jadi rugi pula. Kemudian Nabi bincang balik dengan para sahabat kata sepatutnya kena buat macam ni. Dan kemudian Nabi kata dalam hal ini tak apa, boleh untuk kita perbagaikan kaedah. Sebab dan dalam hal ini dikeluarkan banyak kaedah fiqh dan kaedah usul, iaitu al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal bagi setiap perkara dalam muamalat ni adalah benda tu harus. Kita boleh perbagaikan perkara tersebut. Baik, ini bab yang kedua sebelum kita masuk kepada antara bab yang akhir. Bab ni sangat penting, dan dekat sinilah ataupun di sinilah yang menjadi maidan bagi para ulama usul membincangkan ataupun mengkritik satu ijtihad dengan ijtihad yang lain. Baik. Kalam Imam Asy-Syatibi, fahmu maqasid asy-syariah ala kamaliha wa tamakkun min al-istinbat bina'an ala fahmihi fiha. Iaitu faham maqasid asy-syariah terhadap keseluruhannya, merujuk kepada asy-syariah itu sendiri perlu dilihat kepada satu kefahaman yang tertentu.
Dan Syekh Raisuni bila dia bahaskan tentang hal ini, dia menyebutkan bahawa maqasid ini umpama ar-ruh bil jasad. Hukum hakam itu adalah jasad, tapi dalamannya, batinnya adalah maqasid. Perkara yang bila kita lakukan sesuatu, lakukan sebagai contoh isu yang agak kontroversi, masyarakat dekat satu tempat itu banyak yang miskin, tak ada duit, kemiskinan itu tinggi, kadar kemiskinan di tempat itu tinggi, dan boleh kata masyarakat itu perlukan kepada bantuan daripada orang-orang yang kaya. Tapi apa orang-orang yang kaya ini dia lakukan? Mereka sibuk nak pergi haji, dah pergi sekali, dia pergi lagi, dia ambil package yang mahal-mahal, harga puluh ribu, ratus ribu. Walhal kejiranan dia ataupun tempat sekitar dia banyak orang susah. Dari sudut kalau dia faham bahawa duit ini untuk kita sebarkan ataupun untuk kita distribute duit itu kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dalam hal ini keutamaan itu apa dia? Betul, pergi haji kali kedua sunnah dan sebagainya, tapi waktu yang sama seorang yang kaya yang ada duit itu dia perlu lihat dengan pandangan yang ada nilai-nilai kemanusiaan terhadap orang-orang sekeliling. Mungkin yang perlu pada waktu itu adalah sedekah kepada orang yang memerlukan pada kejiranan dia. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Zakat juga sebagai contoh, kalau yang memerlukan itu adalah masyarakat dekat Malaysia, dekat negeri tertentu, daerah tertentu, ramai lagi orang susah dekat sini. Kita agihkan dekat kawasan setempat. Bukan kata tak boleh nak agih di luar negara dan sebagainya, boleh. Itu perbahasan fiqh, perundangan yang ada tempat yang khas, tapi kita nak kata yang lebih utama, yang lebih tepat dengan maqasidnya untuk kita agihkan zakat ini, bantu kepada fuqara, agihkan kepada asnaf yang memerlukan, itu apa dia? Jadi maqasid ini dia bukanlah hukum tertentu yang mengatakan halal haram sesuatu perkara, tetapi dia adalah satu timbang tara bagi seseorang, terutama orang-orang yang ada keputusan dan ada kemampuan untuk bincangkan hal-hal yang besar, untuk dia reflect balik, untuk dia nilai balik tindakan dia sesuai ataupun tidak, betul ataupun tidak, perlu lakukan ataupun tidak. Ibn Ashur dia sebut, sebenarnya dia sebut bahasan yang panjang lagi tentang hal ini. Cuma fokusnya dekat sini adalah tentang kawaid lughah, tentang bahasa Arab. Penting untuk fahami bahasa Arab dalam memahami nas, dalam memahami ijtihad para fuqaha. Mereka-mereka yang tidak memahami bahasa Arab, dia akan gagal untuk faham kenapa fuqaha ijtihadkan macam tu. Daripada sekecil-kecil perkara, kenapa wuduk kena basuh beberapa helai rambut, ataupun kena basuh semua satu kepala, ataupun kena basuh pembahagian yang lain. Ini semua kembali kepada bahasa Arab. Begitu juga dalam bab-bab fiqh yang lain. Boleh kata hampir keseluruhan perbahasan usul dan perbahasan fiqh itu perlu kepada pemahaman bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting. Dan kita memang tertanya-tanya satu perkara, bagaimanalah orang yang tidak ada bahasa Arab, tidak ada kemahiran dalam bahasa ini, nak bercakap mengenai hal-hal yang besar. Dia akan jadi fawdah, dia akan jadi kerosakan yang sangat dahsyat kalau orang yang tidak ada bahasa Arab nak bercakap mengenai hukum hakam. Akan jadi fawdah, akan jadi satu kerosakan. Qala Ibn Bayyah, yang poin yang akhir sekali, athna kalamihi an al-istinjad bil maqasid wa istismariha, an al-maqasid bukan sahaja diperlukan bagi seorang faqih dan usuli, tetapi diperlukan untuk setiap faqih dan usuli itu dia mesti tahu. Sebab seorang faqih itu tidak akan mampu untuk melayakkan dirinya untuk ijtihad kecuali jika dia menjadi seorang maqasid. Mesti lihat kepada nas, siap, konteks, situasi. Sebab itu di dalam fatwa ataupun di dalam hukum hakam ini,
mungkin orang awam dia tertanya-tanya, kenapa hukum itu berbeza-beza? Untuk orang ni berbeza, untuk orang tu berbeza. Macam hadis berkaitan uh, apa Nabi bila ditanya tentang orang yang muda untuk dia bersama isterinya, untuk dia bersentuhan dengan isterinya, Nabi tidak bagi, Nabi larang. Untuk orang yang berumur, Nabi longgarkan. Kerana poinnya adalah situasi setiap orang tu berbeza. Begitu juga dalam setiap perkara yang lain, mufti itu ataupun faqih itu dia mesti nilai setiap perkara ini berdasarkan pandangan ataupun berdasarkan kaedah al-maqasidiyah, an-nazar al-maqasidi. Baik. Setakat tu ada soalan yang ingin dibincangkan? Baik. Pembahagian mengenai maqasid ini pembahagian yang banyak dilakukan oleh ulama. Boleh rujuk kitab-kitab maqasid yang bersifat muqaddimah lah kepada ilmu maqasid syariah, al-madkhal ila ilmu maqasid syariah, Syekh Raisuni. Tajuk yang sama ditulis oleh Nuruddin Al-Khadimi, ataupun Syekh Sa'ad Al-Yubi juga ada kitab yang baik berkaitan maqasid. Dan kita tingkatkan lagi kefahaman itu kepada kitab-kitab yang lebih spesifik. Sebagai contoh, Masyahid min al-Maqasid oleh Al-Imam Abdullah bin Bayyah. Ini kitab yang sangat baik dibaca, terutama bagi yang ingin memahami kritik al-usuliyun ataupun kritik ahli-ahli usul dan ahli-ahli maqasid terhadap perbincangan satu sama lain. Kritik Ibn Ashur kepada Asy-Syatibi dan bila dia mengkritik ulama-ulama usul yang sebelum beliau. Ibn Bayyah bila dia kritik Ibn Ashur dan sebagainya. Ini kitab yang agak advance lah dalam ilmu usul dan maqasid syariah ini. Dan semestinya kita kembali kepada kitab-kitab utama dalam bab ini. Sebagai contoh Al-Muwafaqat fi Usul Syariah Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi 790 Hijrah, Qawaid Ahkam Al-Kubra oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam Sultanul Ulama 660 Hijrah, kitab Mahasin Asy-Syariah fi Furu' Asy-Syafi'iyah oleh Al-Qaffal Al-Kabir dan sebagainya. Banyak kitab yang ditulis. Baik. Secara umum tentang anwa' maqasid asy-syariah, baik dalam sunnah ataupun dalam Al-Quran adalah la yakhruj an jalbil masalih al-ibad. Setiap maqasid itu dia tujuannya adalah untuk mendapatkan ataupun mengambil ataupun memastikan masalah seorang hamba itu dapat dicapai. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sama ada masalah fardiyah, wal jama'iyah, wal madiyah, wal ma'nawiyah, wa ghairiha dan sebagainya. Kemudian maqasid al-khassah dan maqasid al-juz'iyyah. Yang ini kita boleh bincang pada waktu yang lain. Baik, ada soalan apa-apa nak tanya? Yang ini adalah salah satu daripada perbincangan tambahan oleh Al-Allam Ar-Raisuni. Sebab maqasid ini ataupun setiap ilmu itu, bila kita tahu tentang ilmu tersebut, perkara seterusnya yang kita kena lakukan adalah amal dengan perkara tersebut. Kita praktiskan perkara tersebut pada bidang-bidang yang tertentu. Sebab itu ulama usul ataupun ulama maqasid ini dia guna perkataan i'tibar al-maqasid fi ijtihad al-fiqh. Kita cuba untuk mengambil ibrah, mengambil hikmah daripada perbahasan itu untuk kita lihat dalam ijtihadat fiqhiyah yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Perkara pertama yang Syekh sebut adalah an-nazar fi ma yazun maqsadan wa laysa maqsadan li nafyihi wa isqat i'tibarihi wa ta'thirihi. Ada isu yang pada para mujtahid ataupun para ulama itu sebut, okey, maksud dia dalam hal ini adalah perkara sekian-sekian. Tetapi itu bukan maksud. Ini antara bab kita sebut sebagai al-i'tiradat lah dalam bab usul. Sama ada al-i'tiradat bin naqs dan sebagainya. Ini cara kita nak kritik maksud. Cara kita nak kritik, okey, perkara ini sebenarnya walaupun anta kata perkara ini adalah
maksud bagi hal ataupun hukum ini? Sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Okey, dia bagi dalil, dia bagi sebabnya. Ini munaqashah ilmiah lah. Baik. At-tamyiz baina ma huwa maqsud li dhatihi wa ma huwa maqsud li ghairihi. Ini pembezaan terhadap satu perkara itu sama ada dia adalah inilah perkara yang dimaksudkan. Zatnya perkara ini apa yang kita kena buat, ataupun yang dimaksudkan adalah perkara lain. Yang ketiga adalah mura'atul uh, ada nak tanya soalan, boleh tanya je. Siapa yang nak tanya boleh terus cakap. Kadir boleh bacakan ke soalannya? Baik, kalau tak ada kita teruskan. مراعاة المقاصد الخاصة بالمجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث. Kita mengaplikasikan maqasid terhadap perkara-perkara yang perlu ataupun ketika menulis satu kajian-kajian ilmu yang tertentu. Atas sebab itu maqasid syariah pada zaman ini majalnya ataupun bidangnya besar. Sebagai contoh maqasid dalam keuangan Islam. Kita nilai balik adakah uh, pinjaman ataupun pembiayaan berdasarkan uh, apa pinjaman secara hutang ini bagus ataupun tidak untuk satu kestabilan ekonomi. Ataupun yang lebih utama adalah kita kena utamakan profit sharing antara al-muta'aqidain, antara mereka-mereka yang melakukan akad. Itu antara contoh yang dilakukan. Baik. Kemudian mura'atul mutlaq al-masalih al-mursalah. Bagaimana untuk kita mengaplikasikan al-masalih al-mursalah dalam ijtihadat fiqhiyah. Sebab masalih mursalah ini kita tahu dia walaupun dalil yang tidak semua mazhab menjadikan dia sebagai hujah, tetapi ada mazhab yang sangat berpegang teguh dengan perkara ini. Mazhab Maliki sebagai contoh. Sebahagian ulama disebut masalih mursalah ini walaupun ada mazhab yang tidak menamakan sebagai dalil bagi mazhab itu, tetapi dalam tatbiqat dia mereka menjadikan perkara itu sebagai masalih mursalah ini sebagai dalil. Baik, kita dah masuk antara bab akhir bagi perkongsian pada petang ini, al-maqasid al-amaliyah lil-maqasid. Ini kalam Imam Syatibi tadi, kullu ilmin syar'i فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى وكل علم لا يفيد عملا فليس في شرع ما يدل على استحسانه. Setiap ilmu yang tidak membawa kepada amal maka tak ada faedah dia. Sebab tu kalau sesiapa yang ikuti perbincangan wajar ataupun tidak adanya ilmu kalam dan ilmu mantiq dalam usul fiqh. Perbahasan-perbahasan lughah yang panjang-panjang ni dalam usul fiqh. Perbahasan-perbahasan seperti di manakah ibu bapa Nabi SAW berada, di syurga ataupun di neraka, dalam kitab usul fiqh. Perbahasan-perbahasan akidah dalam ilmu usul fiqh. Adakah wajar mereka letak perbahasan ini dalam kitab usul? Jadi ulama yang kritik setiap perbahasan ini, mereka mendakwa bahawa perbahasan ini tidak membawa kepada amal tertentu. Jadi kenapa kita letak dalam kitab-kitab usul? Tapi untuk kami yang menjawab hal ini, kita kata bahawa perbahasan ini mungkin pada pendapat kamu tak ada faedah, tetapi pada pendapat kami perbahasan ini ada faedah dia. Untuk kita melihat asal, sebagai contoh dalam bab lughah, adakah dia tauqifi ataupun taufiqi sebagai contoh, dia ada faedah dia untuk mengetahui bahasa itu sama ada boleh berlaku kias ataupun tidak dan sebagainya. Ini adalah cara secara umumnya cara kritik oleh para ulama. Dan Syekh Ar-Raisuni dia satu tokoh yang ditekankan ditekankan kalam Asy-Syatibi dalam Muwafaqat, so dia akan ikutlah apa yang Imam Syatibi sebutkan di dekat sini. Baik. Secara umumnya majal tatbiq bagi bab ini adalah di sisi Syekh Raisuni, pertama dalam siasat syar'iyah, yang kedua dalam bab-bab yang lain.
Sebab siasah syariah yang Syekh Raisuni sebut di sini, dia bukan spesifik ataupun fokus ataupun terhad kepada politik semata-mata, tak. Dia besar. Dia berkaitan tadbir urus, dia berkaitan pengurusan. Sebagai contoh, kalau sesebuah negara itu ada ataupun berada ataupun sebuah negara yang terhad sumber pendapatan dia, jadi bagaimana nak tadbir urus? Negara Arab yang ada minyak banyak itu lain, negara-negara yang kecil-kecil yang seperti Malaysia dan sebagainya, ini caranya lain. Jadi semua ini pada pendapat Syekh perlu untuk orang-orang yang duduk di atas ini untuk faham apa maksud bagi setiap perkara. Baik. Jadi as-siyasah asy-syariah ini secara umum kullu ijtihadin aw amalin yata'allaq bit-tadbir asy-syu'un al-'amah lin-nas wa yarmi ila jalb al-masalih lahum aw takthiriha wa dar'i al-mafasid 'anhum aw taqliliha. Setiap perkara yang perlu kepada urusan mentadbirkan hal ehwal manusia. Sama ada keputusan itu membawa kepada kebaikan kepada orang awam ataupun keburukan. Dalam hal ini banyak contoh. Dahulu antara perbincangan yang agak hangat adalah, adakah negara Islam itu sumber pendapatannya adalah zakat sahaja ataupun dia boleh mengambil cukai. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahawa oh tidak, sumber kita ini adalah zakat, wakaf sahaja. Cukai ini haram, benda ini tak boleh buat. Sebab benda ini tak ada disebut secara jelas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Taala dalam Quran. Sebahagian ulama dia berdalilkan begitu. Sebahagian ulama yang kata cukai ini boleh atas dasar-dasar tertentu, keperluan tertentu, berdalilkan ataupun bersumberkan kepada zaman para sahabat itu sendiri ada kharaj dan ada jizyah dan sebagainya. Jadi benda itu boleh diluaskan dalam konteks yang tertentu. Ala kulli hal, ini adalah perkara-perkara yang merujuk kepada at-tadabir ataupun pentadbiran yang husni at-tadabir, pentadbiran yang elok, good governance. Ini sekadar contoh saja. Wad'u ad-dawabi al-munazzamah, i'timad dan sebagainya lah, untuk menjaga keamanan dalam negeri dan luar negeri sesebuah negara. Al-Imam Ibn Ashur rahimahullah, antara cara ataupun antara perkara yang menjadi kritikan beliau adalah struktur ekonomi ataupun struktur masyarakat Islam. Sebab tu beliau mengarang kitab An-Nizam Al-Islami ataupun lebih kurang begitu, untuk fokus kepada tatbiq, pelaksanaan maqasid syariah ataupun pembincangan maqasid syariah dalam isu yang lebih luas lagi. Sebab tu maqasid ni adalah ilmu yang sangat penting dan mesti dipelajari oleh bukan sahaja para faqih, para usuli, muhaddis, ahli lughah, sesiapa saja, tetapi ilmu yang mesti difahami oleh mereka-mereka yang membuat dasar al-wadi' lil qawani, orang-orang yang meletakkan satu dasar bagi undang-undang, supaya bila mereka membuat keputusan itu menjaga sama ada agama, nyawa, harta, keturunan dan sebagainya. Syekh Raisuni juga disebut beberapa dawabit fiqhiyah dan qawaid fiqhiyah. Itu dua benda yang berbeza. Dawabit fiqhi lain, kaedah fiqhiyah itu lain. Disebut beberapa contohlah. Tasarruf imam manut bil maslahah dan sebagainya. Al-i'tibar bi awsaf la bi asma' wal ashkal wa ghairiha. Banyak contoh, boleh rujuk kepada kitab beliau. Okey, saya bacakan soalan ya. Okey, Ahlan. Ada 3 soalan. Yang pertama, apakah perbezaan hukum untuk setiap orang berdasarkan case on case basis sesuatu yang biasa berlaku? Bagaimana ini dapat diharmonikan dengan equality before the laws? Kedua, secara umumnya apakah beza antara maksud
illah dan hikmah. Yang ketiga, bagaimana kita nak menentukan kedudukan daruriyat dalam maqasid seperti hifzul din dan hifzul nafs berdasarkan keadaan semasa. Apakah ia berhajat kepada ijtihad fuqaha? Boleh dapat ke soalan-soalan tu? Yang pertama tadi macam mana? Apakah perbezaan hukum untuk setiap orang berdasarkan case on case basis sesuatu yang biasa berlaku? Bagaimanakah ini dapat diharmonikan dengan equality before the laws? Faham tak? Masya Allah. Soalan pertama tu Ana faham. Ana faham, cuma itu mungkin kena verbal apa? Discussion lah. Ya. Okey. Ana jawab soalan yang nombor 2 tu dulu. Okay. Perbezaan antara al-maqsad, al-illah, al-hikmah, apa lagi? Ada banyak lagi dalam kitab-kitab usul dibincangkan. Al-illah ini apa dia? Wasfun zahirun mundabitun. Dia satu sifat yang jelas, yang mundabit, yang spesifik, dia tak mudah berubah pada sesuatu hukum. Ini secara umum lah tentang illah. Kenapa kita diharamkan untuk minum benda-benda yang memabukkan, baik apa nama saja, kasbut ke apa-apa saja nama, asalkan dia ada unsur apa, dia jadi haram. So ulama usul disebut asalkan ada unsur al-iskar, dia memabukkan. Nama apa saja, nama minuman tu boleh jadi apa-apa saja. Baik nama yang Islam ke nama Arab ke nama apa, bahasa Yahudi ke bahasa apa, tak kisah. Asalkan ada indah dia jadi haram. Dia tak boleh buat. Baik. Hikmah ni adalah perkara yang tidak spesifik. Hikmah ni kita boleh pecahkan banyak. Kenapa manusia kena keluarkan zakat? Apa hikmah ni? Apa wisdom, apa di sebalik kenapa kena keluarkan zakat? Boleh jadi banyak. Boleh jadi untuk tolong orang yang susah. Boleh jadi untuk menguatkan ekonomi Islam. Boleh jadi untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Boleh jadi macam-macam. Terpulang kepada ataupun kita kembalikan kepada ijtihad ulama dalam hal tersebut. Itu hikmah. Dan dia tidak tetap. Dan sebahagian ulama sebut, jumhur ulama sebut, kecuali minoriti sangat di kalangan ulama yang sebut hikmah ni dia boleh beri something kepada hukum. Dia tak boleh jadi semua hukum, dia tak boleh jadi illah, kedudukan seperti illah, tetapi dia boleh beri something, beri panduan, guideline kepada hukum tersebut. Tapi jumhur kata tidak. Hikmah ni dia bukan illah, dia tidak boleh jadi rukun dalam kias sebagaimana yang kita tahu. Al-aslu, al-far'u, hukmu asal dan sebagainya. Baik. Itu soalan yang kedua. Soalan ketiga berkaitan apa? Lupa dah soalan ketiga. Soalan ketiga, soalan ketiga ialah bagaimana kita nak menentukan kedudukan daruriyat dalam maqasid seperti hifzuddin dan hifzun nafs berdasarkan keadaan semasa. Apakah ia berhajat kepada ijtihad fuqaha? Apakah ia berhajat kepada ijtihad fuqaha? Tab'an yahtaj ila ijtihadat min al-fuqaha wal usuliyyin wal umara wa ghairihim. Dia memang perlu kepada ijtihad para fuqaha. Dia mesti kepada ijtihad para fuqaha. Dalam hal ini, kalau maksud soalan tu kepada solat jarak ke, solat rapat ke, musim COVID ni. Ini majal yang saya suka sebut perkara ini dekat ramai orang. Walaupun para fuqaha itu ada idea, ada perkara yang dia kata, benda ni tak kisahlah waktu COVID ke, tak COVID ke, solat tu kena rapat. Ini sunnah, ini adalah perkara yang Nabi ajar dalam hadis. Walaupun seorang alim itu berpendapat sedemikian, kita kena ingat satu perkara. Perkara ini penting sangat. Dalam bab fiqh ni, ada perkara yang bila kerajaan kata tak boleh buat. Ada perkara yang kita sebut bahawa kalau
kerajaan tu dah meletakkan sesuatu, maka kita kena ikutlah. Tapi waktu yang sama, perkara-perkara ni bersifat ijtihadiyah, benda-benda yang kita boleh bincang, boleh kita bahaskan lebih lanjut lagi. Contoh kalau kita kata, oh tak, dalam panduan mengenai solat ini boleh lagi kita luaskan kepada ramai orang. Jumaah tu boleh kita ramaikan. Kita kena mudahkan proses nak menghadiri solat Jumaah dan sebagainya. Apa kita buat? Fuqaha ini dia kena jadi orang yang beri penyelesaian. Kena jadi orang yang bersama-sama untuk menyelesaikan, bukan sekadar kritik tapi tak buat apa-apa. Dia kalau kritik tak buat apa-apa ni dia tak jadi apa. Maksudnya kena buat apa? Kita bagi cadangan, kita bincang, kita suarakan pendapat kita buat memorandum, apa-apa saja yang untuk kita baiki benda tu. Ini cara fikir at-tafkir asy-syar'i as-sahih. Bukan sekadar kita luar kritik tapi tak ada apa-apa abas. Tak ada apa-apa kesan. Kritik boleh tapi kritik dengan beri penyelesaian. Pergi jumpa dengan pakar-pakar kesihatan. So ini adalah pada saya isu ni complicated, rumit. Saya tak kata ada satu cara fikir yang betul. Tetapi untuk mengetahui, kalau kita iktibar bahawa okey, solat ini adalah tiang agama, adalah perkara yang wajib jaga, daruriyat dalam agama. Kita nak kata solat Jumaah juga begitu. Okey, kita kata macam tu. Tapi waktu yang sama perlu bincang dengan pihak-pihak yang autoriti. Macam mana nak buat perkara ini juga satu perbincangan mengenai kaedah la ijtihad fi mawridin nas. Betul tak? Tak boleh ijtihad kalau ada nas yang sahih, yang sahih dalam perkara tersebut. Dalam hal ini mengenai solat Jumaah. Tapi waktu yang sama kita kena ingat, ulama juga dia kata hunaka majal fi tatbiq an-nas, fi tanzil an-nas. Macam mana nak mengaplikasikan nas ini. Cara ni macam mana? Kena bincang. Kalau betul pada pandangan kita benda ni daruriyat agama, menjaga agama, syiar Islam. Masjid kena buka, tak boleh tutup. Kalau betul kita pegang benda macam ni, kita kena aplikasikan, kena bincang dengan pihak yang berautoriti untuk laksanakan perkara. Jadi saya nampak dekat situ. Baik. Syakil, Ahlan. boleh tanya sikit je. Sambungan daripada apa yang ditanya tadi. Adakah dalam maqasid sendiri yang famous yang kita biasa dengar 5 lah, yang agama, nyawa dan sebagainya, adakah ada tingkatan kepada yang maqasid yang mana perlu kita dahulukan? Terutamanya contoh kalau kita kata ada daruriyah dari segi agama, daruriyah dari segi nyawa. So adakah ada tingkatan dalam kita memahami maqasid yang 5 tu dan sebagai contohnya? Itu soalan saya. Ini juga adalah majal niqash yang sangat panjang lah oleh para ulama usul moden. Sebahagian yang disebut Syi'ani Jumaah Al-Allamah Al-Imam disebut bahawa kalau kita tak jaga nyawa dulu, kalau nyawa tu tak ada, macam mana kita nak jaga agama? Kalau nyawa tu dari satu sudut tiada, macam mana kita nak jaga agama? So dekat sini seolah-olah orang yang baca kenyataan beliau seolah-olah faham bahawa okey, Syi'ani Jumaah dalam hal ini menyatakan taqdim hifzi an-nas 'ala din. Seolah-olah macam tu. Tapi sebenarnya Syi'ani dia bercakap dari sudut yang ada kekuatannya dalam syariah, iaitu untuk melaksanakan hifzuddin mesti kena ada wasilah ataupun kena ada penjagaan yang lain. Sebagai contoh, kita nak keluarkan zakat, nak bantu orang Islam. Zakat ni tuntutan agama. Waktu yang sama nak keluarkan zakat, kena ada duit dulu. Kena ada perkara-perkara lain, kena orang tu hidup dulu. So dekat sini, tingkatan itu adalah secara umum kita tahu, wadih, jelas, nyata. Utamakan agama dulu berbanding perkara-perkara yang lain. Sebab tu ada masyru'iyah al-jihad. Biarlah mati asalkan Islam itu tertegak. Macam mana yang para sahabat dan khulafa ar-rasyidin
kemudian generasi-generasi selepas tu, bahkan negara kita ada tentera yang kalau kita kata agama nyawa kena jaga dulu, dia tak pergi berperang lah untuk berkhidmat kepada negara, kepada tentera, pihak polis, pihak bomba yang padamkan kebakaran. Tapi dekat sini dia faham bahawa betul kena jaga nyawa, tapi waktu yang sama ada tuntutan yang lebih utama untuk jaga maslahat agama dan sebagainya. So dekat situ dari sudut teori itu betul, jaga agama dulu, kemudian nyawa, kemudian harta keturunan dan sebagainya. Tetapi ada keadaan-keadaan yang para mujtahid itu dia berbeza pendapat dalam fahami hal tersebut. Saya bagi satu contoh yang kontroversi lah. Okey. Sistem perbankan adalah sistem yang tiru sistem konvensional yang berdasarkan riba. So haram. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebagai contoh. So ini adalah kita kena ikut apa yang dalam Quran, sebab ini apa yang Allah Ta'ala sebut. Ini daruriyat, ini jaga agama. Tetapi waktu yang sama kita kena ingat bahawa kalau kita tak bagi apa-apa alternatif, macam mana orang nak beli perkakas ataupun alat-alat kehidupan dia? Macam mana dia nak beli rumah? Macam mana dia nak beli benda-benda lain? Takkan semuanya berdasarkan bergantung kepada wakaf, sumbangan orang lain. Dia tak jadi macam tu. So faqih ataupun usuli dia kena fikir hal-hal macam ni. Dia kena fikir dengan jelas, tentukan mana yang sesuai untuk setiap satu ni. Proses ni proses yang panjang. Kalau siapa yang baca kitab ini ataupun baca mana-mana kitab maqasid ataupun usul, dia akan nampak bahawa tak ada satu alim yang kata inilah penyelesaian kepada semua masalah. Tak ada. Tapi dia kata ini adalah usaha aku untuk selesaikan, untuk cuba bincangkan hal ini. Boleh jadi pendapat ini ada betul, ada salah. Boleh jadi pendapat ini tidak tepat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lagi ke? Mungkin waktu kita dah lebih Kak Ais tanya sebab kita buat program ni dalam 1 jam lebih kan. Okey, baik. So slide pun dah nak habis, ada sikit je lagi. Ini secara umum berkaitan tatbiq bagi setiap mukallaf. Imam Syatibi rahimahullah disebut qasdus syari' fi wad'i asy-syari'ah li ifham. Dan kefahaman ulama tu adalah setiap satu perkara itu kena kita lihat, kena kita ambil iktibar apakah hikmah dia. Dan memahami hikmah itu sepatutnya membawa kita kepada taksir al-amal, untuk kita banyakkan amalan kita. Ini secara umumnya lah. Dan dekat bawah ni pun kita dah bincangkan secara tak langsung tadi bahawa dalam bab fiqh setiap satu ni sebenarnya ada bab maqasid. Ini saya ambil satu contoh je lah, beberapa contoh daripada Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Disebut untuk taharah tadribun nafs ala makarimil akhlaq wa ta'addub ma'a al-malik al-khallaq. Untuk kita melatih diri untuk bab makarimul akhlaq, untuk menjaga akhlak kita, kebersihan dan sebagainya. Itu juga untuk zakat, irfaq al-fuqara wa tathhir al-aghniya min da'il bukhl. Puasa juga macam tu. Dan yang ni semua boleh baca lah. Jadi setakat itu dulu untuk petang ini. Saya serahkan kembali kepada sahabat saya Ustaz Kadir lah. Allahu a'lam. Okey, terima kasih kepada saudara Akil bin Jalaluddin. Dan terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat kerana menghadiri program kita petang ini. Ada beberapa soalan yang saya dapat salin untuk dari beberapa peserta tadi. Nanti saya cuba bagi kepada pembentang dan saya harap mungkin pembentang boleh tolong jawabkan di Facebook dan kami akan share di page School of Islamic Thought. Boleh ke? Boleh. Banyak juga soalan dekat komen. Ada 3 soalan lagi. InsyaAllah. Terima kasihlah terima kasih sekali lagi.
boleh follow page School of Islamic Thought di Facebook kami. Kami akan ada menjalankan beberapa program lagi untuk tahun ini, insyaAllah, bersama ialah seperti biasa dilakukan secara online juga. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Falaq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.